Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Oktober bersama saya Adi Akmal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Individu positif COVID-19 dibenarkan mengundi pada PRU15. Juga dera kanak-kanak sehingga maut pemandu e-hailing didakwa. Individu yang positif COVID-19 dan tidak kritikal akan dibenarkan mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah bagaimanapun berkata, individu tersebut perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP ketat yang akan diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Kelab. Memetik bernama Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata, individu positif COVID-19 akan membuang undi di saluran khas. Pihaknya turut mengesyorkan beberapa cadangan untuk dimasukkan sebagai SOP bagi memastikan pilihan raya berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga telah melakukan persiapan menghadapi banjir termasuk menyediakan petugas di lokasi Pusat Pemindahan Sementara PPS dan mengenal pasti lokasi yang mempunyai pesakit berisiko. Katanya petugas akan memastikan aspek kebersihan di PPS terjaga dan melakukan saringan bagi mengelak risiko jangkitan pelbagai penyakit yang berbahaya. Untuk pesakit dengan kes berisiko seperti buah pinggang yang memerlukan rawatan hemodialisis pula, KKM telah mengenal pasti awal kedudukan mereka supaya rawatan tidak terputus ketika banjir. Menurutnya lagi, sebanyak 552 daripada 2,891 klinik kesihatan di seluruh negara dikenal pasti berisiko dilanda banjir, namun langkah alternatif telah diambil bagi menghadapi masalah terbabit. PAS mengekalkan pendirian untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Terengganu dan Kedah pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, PAS akan turut memperkukuh kerjasama dalam Perikatan Nasional PN untuk menghadapi PRU15 atas prinsip penyatuan ummah. PAS menerusi satu kenyataan memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa parti itu turut memuktamadkan perbincangan kerusi di negeri dengan PN. Senarai calon daripada negeri katanya perlu diangkat untuk penilaian Majlis Syura Ulama'. Terdahulu, Tan Sri Abdul Hadi mempengerusikan mesyuarat AJK PAS Pusat di Pejabat Agung parti itu yang berlangsung selama lebih 3 jam. Seorang pemandu e-hailing didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun 2 Oktober lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh Chan Wee Ji, 28 tahun. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah membunuh Lee Si Ji 4 tahun antara jam 8 hingga 8.30 malam di sebuah rumah di Jalan Ria 2, Taman Skudai Ria, Skudai pada 2 Oktober lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 3 Oktober lalu, seorang kanak-kanak lelaki dilaporkan maut dipercayai didera ketika di bawah jagaan tertuduh yang juga kenalan bapanya serta pembantu rumah lelaki itu. Bapa mangsa yang bekerja di Singapura dan ibunya bekerja di Batu Pahat meminta bantuan daripada tertuduh untuk menjaga 2 anak mereka termasuk mangsa sejak 3 bulan lalu. Mahkamah menetapkan 17 November depan untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia dan bedah siasat.
Sementara itu, dalam mahkamah sama, seorang pembantu rumah Indonesia yang ditahan bersama tertuduh berdepan pertuduhan memasuki negara ini tanpa permit. Yuliana, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan bermula tarikh tangkapan selepas mengaku bersalah atas tuduhan memasuki negara ini tanpa sebarang dokumen sah. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 6 Fasal 1 Kurungan C Akta Imigresen 1959-63. Penduduk di sekitar Kuantan masih berdepan kekurangan bekalan telur ayam yang didakwa berlaku sejak 3 minggu lepas. Situasi itu meresahkan pengguna khususnya peniaga yang terpaksa mencari bekalan itu di beberapa kedai bagi meneruskan kelangsungan perniagaan. Tinjauan kru Berita Al-Hijrah di beberapa pasar raya semalam mendapati rak-rak yang menempatkan bekalan itu licin. Kesukaran untuk mendapatkan bekalan telur diakui peniaga roti canai Kamaruzaman Muhammad Arsyad yang amat bergantung kepada bekalan itu untuk meneruskan perniagaan. Sejak 2 minggu lalu, dia terpaksa pergi dari satu kedai ke kedai yang lain dan membeli telur pada harga lebih tinggi. Sejak beberapa minggu ni memang ada masalah bekalan telur. Mana kita dah cuba pergi ke beberapa pasar raya untuk mendapatkan telur, memang susah nak dapat telur. Dan juga kita dah dapati harga pun memang harga kawalan memang ada kenaikan untuk telur ni. Tinjauan hari ini pula mendapati pengguna berpusu-pusu mendapatkan bekalan telur ayam yang baru tiba dan pembeliannya terhad 2 sarang bagi setiap individu. Payah sikitlah. Dalam 2-3 minggu ni lah. Agak ketara sikit lah. Dalam sebulan ni, lebih kurang dalam sebulan ni lah. Tadi saya ingat dah tak ada. Masa sampai tu tak ada lagi. Saya nak balik dia ada tu, saya ambil tu. Banyak juga tempat pergi tempat-tempat lain, pasar raya lain tak ada telur. Jenuh penat jugalah musim sana musim sini. Tak ada. Apa alasan yang Dia kata stok tak ada. Sebelum ini, beberapa negeri di Semenanjung dilapor berdepan kekurangan bekalan itu sejak akhir-akhir ini, antaranya di Kelantan dan Pulau Pinang. Kekurangan bekalan dilapor berlaku di peringkat Peladang dengan penyusutan bekalan sehingga 50%. Sementara itu, masalah kekurangan bekalan telur ayam turut berlaku di Kedah. Menerusi rungutan yang disuarakan kepada Persatuan Pengguna Kedah, KEK, penduduk di negeri itu turut berdepan masalah untuk mendapatkan minyak masak paket. Malah ada sebahagian barang yang didakwa naik harga. Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK Muhammad Yusrizal Yusof berkata masalah itu berlaku sejak 2 minggu lalu dan didakwa berpunca daripada pemotongan kuota barangan oleh pemborong kepada peruncit. Peruncit juga terbeban apabila turut dikenakan kos penghantaran 20 sen bagi setiap papan telur. Jadi saya harap supaya pihak kementerian iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewa Pengguna menyiasat perkara ini dan kita harap perkara ini tidak berlaku lah disebabkan kita menghampiri musim banjir. Kalau tidak ada stok mungkin mangsa-mangsa banjir akan terkesan dengan apa yang berlaku ini. Terdahulu, Muhammad Yusrizal meninjau bekalan barangan keperluan di Pasar Besar Alostar hari ini. Tinjauan juga mendapati berlaku kenaikan harga barangan seperti bawang besar dan cili kering import sekitar RM1 hingga RM2 sejak 2 minggu lalu. Menurut Yusrizal, situasi itu perlu diatasi segera bagi mengelakkan bekalan terputus sekaligus meningkatkan harga barangan keperluan ketika musim tengkujuh. Keutamaan menunaikan ibadat haji bagi 2023 akan diberikan kepada bakal jemaah yang tersenarai pada 2020 diikuti 2021, 2022 dan seterusnya mengikut prinsip sistem pendaftaran terbuka sedia ada. Tabung Haji TH dalam kenyataan hari ini memaklumkan ketetapan itu dibuat berikutan penangguhan ibadat haji akibat pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Selain mengikut konsep mendaftar dahulu didahulukan sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak 1995.
Tambah TH, pada setiap musim haji terdapat kekosongan yang disebabkan permohonan untuk menangguh giliran haji atas sebab tertentu seperti kesihatan, pendidikan anak dan sebagainya. Bagaimanapun, kekosongan itu akan diisi dengan senarai jemaah yang menunggu atau pertimbangan diberikan kepada mereka yang membuat permohonan rayuan. Pemilihan rayuan haji dilakukan berpandukan kriteria-kriteria tertentu dengan memberi keutamaan kepada rayuan mahram. TH memaklumkan kerajaan Arab Saudi kini giat membangunkan 2 kota suci, Mekah dan Madinah, bagi meningkatkan fasiliti dan kapasiti jemaah untuk memberi keselesaan kepada para jemaah haji dan umrah di masa akan datang. Kenyataan itu menyebut berdasarkan visi 2030 kerajaan Arab Saudi, jumlah jemaah haji disasarkan meningkat kepada 5.4 juta menjelang 2030. TH juga optimis jumlah jemaah haji negara akan meningkat dan ini akan membolehkan masa menunggu tunai haji dapat dipendekkan. Setakat ini, seramai 3.8 juta pendeposit TH telah mendaftar dan menunggu giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Kuota haji Malaysia dan lain-lain negara dalam Pertubuhan Kerjasama Islam OIC adalah pada kadar 0.1% daripada jumlah penduduk negara. Buat masa ini, kerajaan Arab Saudi masih belum menetapkan kuota haji rasmi dan syarat-syarat pemilihan bakal jemaah haji untuk musim haji 1444 Hijrah. Tol percuma di Lebuh Raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Bertemu kembali. Kerajaan bersetuju untuk menstruktur semula 4 buah syarikat konsesi lebuh raya bertol di bawah kendalian Prolintas dan mengurangkan kadar tol di lebuh raya terlibat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pengurangan kadar tol itu pada 12.01 tengah malam 20 Oktober ini. Lebuh raya terbabit ialah lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur ataupun Akleh, lebuh raya koridor Gatri GCE, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA Laksa, dan lebuh raya, saya ingat lepas ini boleh panggil Laksa, dan lebuh raya lingkaran penyuraian trafik Kajang ataupun SER. Ia akan berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam 20 Oktober 2020. Manakala pengurangan kadar tol bagi lebuh raya Lekas dan Bes Raya di bawah kumpulan IGM Corporation Berhad akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash pagi tadi. Sementara itu, pengurangan kadar tol bagi lebuh raya Kajang Seremban Lekas dan lebuh raya Sungai Besi Bes Raya di bawah kumpulan IJM Corporation Berhad akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Kesemua kerja-kerja penambahbaikan itu mengambil kira penstrukturan semula kadar tol dengan perjanjian konsesi tambahan yang sedang dimuktamadkan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan pengecualian tol buat pengguna lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash bermula 12.01 tengah malam ini sehingga 30 November. Untuk makluman, pembinaan lebuh raya Dash juga menerapkan elemen-elemen kelestarian selari dengan matlamat pembangunan mampan ataupun SDG 2030. Sempena pelancaran lebuh raya ini, saya ingin mengumumkan penggunaan secara percuma atau tanpa dikenakan bayaran tol bagi tempoh bermula pada jam 12.01 tengah malam 14 Oktober 2022 sehingga 30 November 2020.
Lebuh Raya Dash merupakan lebuh raya bertingkat 3 lorong bagi perjalanan 2 hala dan menjadi laluan alternatif kepada pengguna dari Shah Alam di barat ke Kuala Lumpur di timur bagi mengurangkan kesesakan di Jalan Sungai Buloh dan Persiaran Surien. Lebuh Raya Dash menghubungkan beberapa rangkaian lebuh raya seperti Lebuh Raya Koridor Guthrie GCE, Lebuh Raya Damansara Puchong LDP dan Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Sprint. Lebuh raya itu juga dijangka mampu merangsang pembangunan dan kawasan-kawasan ekonomi seperti perumahan dan komersial baru di sepanjang lebuh raya termasuk Puncak Alam, Elmina dan Kuasa Damansara. Projek lintasan Damansara Shah Alam Senyam Berhad merupakan anak syarikat kumpulan projek lintasan Kota Holding Senyam Berhad Pro Lintas yang dibangunkan Ogos 2016. Turut hadir di majlis perasmian ini Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia Datuk Seri Utama Insinyur Hasni Muhammad dan Pengerusi Kumpulan Syarikat Pro Lintas Datuk Idris Kecut. Jemaah Menteri bersetuju Malaysia meneruskan tindakan perundangan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dicapai setelah mendengar laporan pembentangan dan cadangan daripada pasukan petugas khas semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan pada 7 Oktober lepas. Menerusi satu kenyataan petang tadi, Datuk Seri Ismail Sabri berkata terdapat kemungkinan kecuaian dan kehilafan daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada 2008. Beliau berkata pasukan khas berkenaan turut mencadangkan supaya kerajaan mengambil tindakan sewajarnya bagi mempertahan kedaulatan negara. Sementara itu, Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju untuk menyahklasifikasikan dan mendedahkan laporan siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku bertajuk My Story, Justice in the Wilderness, tulisan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas kepada umum. Beliau berkata ia dipersetujui setelah Kabinet mendengar pembentangan laporan daripada pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku terbabit pada 30 September lepas. Pada hari sama, Datuk Seri Ismail Sabri mengarahkan agensi penguatkuasa segera melaksanakan siasatan lanjut bagi menyiasat kemungkinan salah laku Thomas berhubung pelbagai dakwaan yang terkandung dalam buku itu. Memasukkan wang ke dalam akaun bank untuk dijadikan umpan antara taktik terbaru skamer dalam sedikit penipuan dalam talian. Naib Pengurusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Datuk Seri Ayub Yaakob berkata skamer kemudiannya akan menghubungi mangsa berhubung kemasukan wang itu dan membuat pelbagai helah termasuk ugutan hingga mangsa terpedaya. Pihaknya juga mendapati pembeli barangan dalam talian paling ramai menjadi mangsa, terutama selepas barang yang dibeli tidak diterima mengikut masa ditetapkan. Golongan muda juga antara sasaran utama skamer dengan menawarkan pekerjaan dengan gaji lumayan di luar negara, sedangkan mangsa dipaksa untuk memperdaya individu lain di luar negara menerusi sindiket penipuan dalam talian. Tambah beliau, ada juga mangsa yang terjerat sebagai keldai akaun selepas terpedaya dengan tawaran pekerjaan dengan gaji lumayan. Beliau ditemui pada program Town Hall Skamer Semakin Bijak yang dirasmi Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman Datuk Aidi Ismail di Universiti Malaysia Terengganu UMT Kuala Nerus hari ini. Seminar seumpama ini mampu menyedarkan pelajar tentang taktik dan modus operandi skamer untuk menjerat mangsa. Saya pun pernah terkena dengan skamer. Sekarang ni pembayaran dalam kalau kita buat apa-apa semua online, termasuk tengok wayang. Dia adalah satu apps macam e-wallet. Kita top up kat situ tapi kita beli tiket wayang dengan harga yang murah. Saya pun terkena dengan kawan-kawan. Mula kita sign in, dah bayar, dia terlock out dan tak boleh masuk balik. Duit tu burn.
Untuk rekod, sejumlah 33,147 individu disyaki terbabit dengan penipuan berjaya ditahan sejak Januari 2019 sehingga Julai lalu, manakala 22,196 kes dituduh di mahkamah berhubung jenayah penipuan dalam talian. Bas terbakar, 17 mangsa banjir maut. Bertemu kembali. Kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat di Las Tejerias, Venezuela mengorbankan 43 orang setakat ini. Presiden Nicolas Maduro berkata, angka kematian dijangka meningkat ketika misi mencari lebih 56 individu yang hilang masih giat dijalankan. Usaha menyelamat mangsa hilang di sebalik runtuhan turut disertai orang awam. Pasukan penyelamat berkata operasi SAR ketika ini sukar untuk menemui mangsa yang terselamat. Timbalan Presiden Venezuela Delcy Rodriguez yang turut meninjau lokasi kejadian mengesahkan 317 rumah musnah akibat banjir lumpur dan pihaknya berjanji untuk membina semula penempatan di kawasan itu. Hujan lebat luar biasa dan disifatkan terburuk pada tahun ini telah menyebabkan sungai melimpah sekaligus menghanyutkan rumah serta menumbangkan pokok-pokok besar. Ketika ini pihak berkuasa memaklumkan bekalan air bersih serta 300 tan makanan telah diagihkan kepada penduduk yang terjejas. Sekurang-kurangnya 17 mangsa banjir maut selepas bas yang dinaiki mereka terbakar ketika dalam perjalanan pulang di selatan Pakistan semalam. Insiden itu turut menyebabkan 10 lagi mangsa cedera. Tragedi itu berlaku di lebuh raya M9 yang menghubungkan bandar pelabuhan Karachi dengan bandar Hyderabad dan Jamshoro di wilayah Sindh. Ketika kejadian terdapat kira-kira 35 penumpang termasuk kanak-kanak di mana bas tersebut dikhususkan untuk membawa mangsa banjir pulang ke kediaman masing-masing selepas air surut. Punca kebakaran belum diketahui setakat ini, namun menurut polis, kebakaran bermula di bahagian belakang bas sebelum menyambar keseluruhan kenderaan itu. Ia menyebabkan beberapa penumpang melompat keluar dari bas untuk menyelamatkan diri. Thailand akan mengenakan kawalan yang lebih ketat ke atas pemilikan senjata api, termasuk mewajibkan setiap pemilik menjalani penilaian psikologi. Ketetapan itu diumumkan Perdana Menterinya Prayut Chan-o-cha dalam mesyuarat khas mengenai senjata api dan dadah semalam. Prayut berkata kerajaan akan membatalkan lesen pemilikan senjata api bagi mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Jelasnya, pemilik lesen senjata api perlu mendapat rujukan perwatakan daripada majikan dan pihak berkuasa pemimpin masyarakat. Menurutnya lagi, pihaknya juga mahu pihak berkuasa membantras sindiket senjata api dalam talian. Baru-baru ini 37 maut termasuk 24 kanak-kanak dalam serangan di sebuah pusat jagaan kanak-kanak melibatkan seorang bekas anggota polis. Insiden itu berlaku kurang sebulan selepas seorang pegawai tentera menembak mati 2 rakannya di pangkalan latihan tentera di Bangkok. Pihak berkuasa India telah menghentikan pengeluaran ubat batuk jenis sirap yang dihasilkan oleh Maiden Pharmaceutical susulan laporan bahawa ubat berkenaan menjadi punca kematian puluhan kanak-kanak di Gambia. Menteri Kesihatan Haryana Anil Vij berkata, hasil pemeriksaan di kilang ubat itu juga mengesan 12 pelanggaran amalan baik penghilangan yang mendorong kepada arahan pemberhentian itu. Minggu lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendedahkan analisis makmal bagi 4 produk ubat batuk dikesan mengandungi jumlah diethylene glycol dan ethylene glycol yang boleh menjadi toksik jika dimakan. Terdahulu, Polis Gambia menerusi siasatan awalnya berkata kematian 69 kanak-kanak itu berpunca daripada kecederaan buah pinggang yang dikaitkan dengan ubat batuk buatan India dan dikesan sejak Julai. Ia disifatkan insiden terburuk pernah berlaku membabitkan India yang terkenal sebagai farmasi dunia.
Maidin Pharmaceutical menjual produknya untuk pasaran dalam negara dan mengeksport ke negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Namun ubat batuk jenis sirap hanya dieksport ke Gambia dan mungkin dijual secara tidak formal ke negara lain. Sebelum ini, anggota Palang Merah Gambia berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengumpul bekalan ubat batuk yang didakwa menjadi punca kecederaan buah pinggang sehingga mendatangkan maut. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Juga saksikan secara langsung episod pertama Akademi Da'i Muda Yadim tepat 9 malam ini dengan penampilan 28 peserta. Saya Deko Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.